Baik, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Hanif Miswan. Inilah buletin Didik edisi khas pada malam ini seperti biasa untuk kita bawakan kepada anda pelbagai lagi perkongsian dan juga informasi yang sangat penting. Apatah lagi sekarang ini di dalam mood dan juga fasa untuk kita kembali membawa murid-murid ke sekolah. Dan ini sangat penting dan sangat istimewa akan kami bawakan kerana pada malam ini fokus dan juga tumpuan kita adalah berkaitan dengan murid berkeperluan khas. Jadi diharapkan kepada ibu bapa, murid-murid di rumah, mungkin juga golongan warga Kementerian Pendidikan, cikgu-cikgu semua untuk mendapatkan informasi. Inilah ruang dan platform yang untuk kami bawakan. Selama 30 minit ini saya Hanif Miswan akan bersama-sama dengan anda dan kita ingin bersama dengan seorang tamu istimewa, sangat peramah, sangat ceria orangnya sebenarnya untuk bersama kita di studio pada malam ini. Saya sangat berbesar hati untuk memperkenalkan Puan Hajah Salmah binti Jopri, Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih Hanif. Ya, sama-sama. Apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Ya, baik Puan. Mungkin dengan pengumuman yang telah pun diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan baru-baru ini berkaitan dengan kembalinya pengoperasian sekolah, pembukaan pada 3 Oktober nanti. Murid berkeperluan khas, saya percaya, apatah lagi dengan sedikit info yang Puan kongsikan, kita ada lebih kurang 28 sekolah kebangsaan, 6 sekolah menengah, 4 di peringkat vocational dan 2 akademik. Dan ramai ribuan sekali pelajar murid berkeperluan khas ni. Bagaimana sebenarnya bagi pihak Puan untuk bercerita berkenaan dengan pengoperasian sekolah bagi murid berkeperluan khas, Puan? Silakan. Okey, terima kasih Hanif ya. Okey, di sini saya ingin menerangkan bahawa apabila YBMK yang berhormat Menteri Kanan Pendidikan mengumumkan bahawa semua murid berkeperluan khas akan kembali ke sekolah mulai daripada fasa 2, 3 dan 4 dalam pelan pemulihan negara. Kita rasa sangat bersyukur mereka kembali tanpa penggiliran. Jadi bila kita sebut semua MBK ini, bermaksud bahawa MBK ini adalah MBK yang berada di sekolah pendidikan khas dan dia juga di program pendidikan khas integrasi. Mereka akan balik tanpa penggiliran. Jadi di sini untuk benefit untuk semua orang yang ada dalam menuntut malam ini, saya nak beritahu bahawa sekolah pendidikan, kalau sekolah pendidikan khas itu kita ada macam yang dikata tadi 28 sekolah kebangsaan. 4 sekolah menengah pendidikan khas vocational dan juga 2 sekolah menengah pendidikan khas, sekolah menengah kebangsaan pendidikan khas yang menjurus kepada akademik, berfokus kepada akademik. Jadi pada masa yang sama dalam program pendidikan khas integrasi. Jadi kalau sekolah pendidikan khas ni di mana dalam warganya itu 100% murid-murid berkeperluan khas. Bye-bye. Kalau di program pendidikan khas integrasi yang akan balik ini, dia adalah melibatkan 2,562 buah sekolah yang ada mempunyai program pendidikan integrasi dan melibatkan lebih kurang 77,000 murid yang mana kalau kita lihat dia berada di seluruh Malaysia lah. Jadi program pendidikan khas integrasi ini adalah program di mana murid-murid ini berada di sekolah arus perdana tetapi dia memang ada kelas khas untuk mereka sahaja dalam itu. Wow, ya. Puan, sangat menarik. Mungkin kalau kita boleh kongsikan untuk pemahaman semua berkaitan dengan kenapa keperluannya untuk semua dibenarkan masuk ke kelas berbanding dengan sekolah harian biasa ni, Puan? Perkara ini kita telah berbincang. Perbincangan itu sangat panjang dah lama. Bukannya overnight macam malam ni tidur besok pagi baru teringat nak buat, tak. Telah melalui beberapa proses di mana kalau kita lihat beberapa engagement kita telah membuat di pihak kementerian telah membuat engagement dengan pelbagai pihak. Paling last kali saya ingat engagement antara YBMK sendiri menunjukkan komitmen beliau mendengar murid-murid berkeperluan khas di mana semasa sesi antara libat urus dengan murid-murid berkeperluan khas ini, mereka memang teruji untuk balik ke sekolah. Kita kena lihat juga bahawa murid-murid pendidikan khas ini juga saya ingin terangkan dia ada, kalau di dalam kementerian kita bahagikan dia kepada 6 kategori. Kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya pertuturan, kurang upaya pelbagai, masalah pembelajaran, kurang upaya fizikal dan MD multiple disability juga kita ada. Jadi mereka ini di Asam yang memang memerlukan beberapa kemahiran khusus. Contoh kalau kurang upaya penglihatan apabila dia nak kita tengok sebab kalau penglihatan ni ada B1, B2 dan B3 kategorinya. Jadi kalau dia total blind kan dia akan menggunakan kemahiran bila dia nak menulis menggunakan braille dan sebagainya. Jadi kita tak kata bila berada di rumah tu dia tak buat, tetapi di sekolah ada guru yang khusus untuk mereka kan. Dan begitu juga bagi murid-murid berkeperluan murid-murid kurang upaya pendengaran. Apabila bertutur mereka perlu menggunakan bahasa isyarat. Kadang-kadang di rumah saya tak kata ibu bapa tak pandai, ibu bapa pandai sebenarnya. Ibu bapa juga memang mahir, tapi kadang-kadang dia nak bercakap dengan siapa. Betul. Dia mereka ini
sangat suka dengan rakan-rakan mereka sendiri. Mereka ada kelompok mereka sendiri. Baik. Sangat menarik sebab ekosistem itu juga sangat penting. Ya, saya betul. Dalam melahirkan modal insan yang kita perlukan, apatah lagi untuk murid berkeperluan. Puan, kita simpan terlebih dahulu untuk persediaannya sebab saya percaya ramai sekali ibu bapa yang sangat mementingkan persediaan pihak Kementerian Pendidikan sendiri untuk pembukaan kembali sekolah. Jadi kita ingin berhenti seketika, selepas ini kembali bersama kami di Buletin Didik edisi khas. Yang ke mana? Baik, inilah Buletin Didik edisi khas kembali bersama kami pada malam ini. Sangat istimewa kerana kita akan berbicara berkenaan satu lagi kebimbangan dan juga mungkin banyak pertanyaan sekali daripada ibu bapa terutamanya untuk murid berkeperluan khas untuk kembali ke sekolah nanti. Saya masih bersama dengan Puan Hajah Salmah binti Jopri, pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Puan, kalau tadi kita dah membuka mukadimahnya, sekarang mungkin untuk isinya, Puan, bagaimana persediaan pihak kementerian sendiri, pihak sekolah sendiri untuk pengoperasian sekolah ni? Sebab kalau kita kira minggu depan kita dah nak start sekolah, jadi persediaan ni kita boleh bagikan kepada tiga. Persediaan oleh ibu bapa sendiri, persediaan oleh pihak kementerian dan juga persediaan oleh sekolah itu sendiri. Dari segi ibu bapa, macam contoh persediaan daripada ibu bapa tu memang definitely lah dia kena mentally ready. Dan sekiranya dia masih lagi tak nak hantar anak dia kurang yakin, dia boleh memilih untuk tidak menghantar anaknya ke sekolah, tetapi dia hendaklah menulis surat. Tapi kita takkan kata dia ponting sekolah dan sebagainya, dia tidak akan dikenakan tindakan apa pun tetapi sebab dia tak ready. Jadi kalau dia ready, kita galakkan dia pergi ke sekolah. Jadi untuk tujuan itu juga pihak kementerian kita juga di sekolah melaksanakan di sekolah sebelum murid tu balik hari tu kan, masih bulan 5, mereka juga dibekalkan dengan satu borang health declaration form jadi di mana sebelum 3 hari sebelum sekolah bermula. Jadi ibu bapa perlu memulangkan balik borang itu ke sekolah bagi memastikan untuk menyatakan bahawa tahap kesihatan anak dia. Sekiranya anaknya dia dapat tidak sihat, dia boleh tidak menghantar anaknya ke sekolah. Dan kemudian itu daripada mereka lah dan juga dari segi kementerian pula. Jadi kita lihat macam kata tadi Anip katakan, kebimbangan ibu bapa apabila menyatakan bahawa MBK balik semua ke sekolah, lepas tu tiada penggiliran. Wah, perkara ini memang membimbangkan. Kan dari segi penjarakan dan sebagainya, macam-macam perkara akan timbul di mindset mereka. Pihak kementerian ni kita tidak memandang ringan tentang perkara itu. So tim daripada kementerian ni, daripada bahagian khususnya bahagian pendidikan khas yang merupakan custodian of pendidikan khas ini dan juga Jabatan Pendidikan Negeri. Di Jabatan Pendidikan Negeri kita ada sektor pendidikan khas juga yang kita ada tim juga dan juga di PPD dan sebagainya. Jadi di PPD juga, jadi kita menggemli tenaga bersama-sama, kita telah turun ke sekolah untuk melihat sekolah-sekolah yang agak padat MBK ini yang melebihi daripada kadar yang kita nyatakan tadi tu. Jadi kita pergi sekolah dan kita lihat keadaan sekolah situ dan kita memberi himat nasihat macam mana nak melakukannya. Boleh dilakukan, boleh direalisasikan bahawa murid ini boleh datang ke sekolah dan kelas itu boleh laksanakan tanpa penggiliran. Dan alhamdulillah buat masa yang dalam minggu lepas kita dah pergi pada 2 negeri, kita pergi 2 state yang besar itu Selangor dan juga wilayah persekutuan. Dan kita dapati sekolah ni sebenarnya positif 100% memang bersedia untuk penggiliran itu. Untuk tanpa penggiliran. Tanpa untuk penggiliran. Untuk kembalilah maksudnya. Jadi di situ. Jadi kita dapat kesediaan ibu bapa, kesediaan jadi daripada kementerian dan semua kita tengok pula kesediaan sekolah. Apa sekolah perlu buat? Jadi untuk tujuan itu kita tengok sekolah dah bersedia. Sebenarnya dia telah memastikan bahawa keadaan sekolah itu kondusif untuk menerima balik murid-murid itu. Kita kena pastikan. Jadi masa pemantauan juga kita tengok. Dan kemudian kita tengok bahawa sekolah tu mesti pastikan dari segi penjadualan dia punya PPM pembantu murid tu, murid kita ada pembantu murid untuk murid berkeluaran tinggi dan juga penjadualan guru. Sebab nanti bila murid nak balik sekolah mesti ada jadual sebab macam mana nak menerima murid daripada pagar sekolah dan sebagainya. Sebab kalau nak maklumkan bahawa murid-murid ni sekiranya katalah murid ni dia ada masalah dari segi pergerakan dan sebagainya, ibu bapa boleh masuk ke sekolah macam dia drop off tetapi masih lagi terikat di mana mesti mengikut SOP. Dia tak boleh sebarang lah kata ibu bapa boleh hantar anak sebarang, tak boleh. Dia mesti ikut SOP dan mestilah 2 dos, biasalah 2 dos baru boleh masuk. Tetapi kalau tak ada, so guru atau PPM ini akan tunggu dan membantu anak ini untuk masuk ke sekolah, ke kelas. Jadi
This are the thing. Dan juga pihak sekolah telah menyediakan laluan khusus untuk murid-murid ini lalu pergi ke kelas masing-masing dan bagi tujuan juga untuk mengambil suhu dan sebagainya, semua ada. Dan murid-murid ini semua persediaan tu telah perlu disediakan sekarang lah, dan sekolah telah bersedia. Dan dari segi susun atur kelas di mana kalau kita tahu bahawa macam langsir semua tak perlu ada lah, sebab untuk sistem pengudaraan itu supaya tidak mengganggu murid-murid ini, dan juga dari segi penjarakan dan sebagainya. Dan memang perkara-perkara ini memang perlu diambil kira dengan terperinci lah. Jadi kalau kita lihat sekolah juga memang macam saya kata tadi, memang sekolah bersedia, Alhamdulillah. Tapi tim saya ni dia baru pergi lagi untuk ke negeri-negeri yang lain, dan kita akan dapat maklumat juga pada dalam 2-3 hari ini lagi. Saya sangat setuju kerana libat urus itu daripada pihak kementerian ke sekolah diturunkan untuk persediaan. Tapi mungkin Puan, sekiranya berlaku sebarang amalan pengurusan murid itu, tingkah lakunya bagaimana? Apa yang garis panduan ditetapkan, itu, Puan? yang itu kita masuk pula bab semasa di sekolah. Bila dah balik sekolah, apa yang berlaku? Kan? Okey. Jadi kita juga telah mengantisipasi perkara-perkara ini juga. Kerana murid-murid ini kadang-kadang tiba-tiba mood dia lain. Sebab kalau kita saya maklum tadi, ada murid LD, masalah pembelajaran ni. Murid-murid masalah pembelajaran ni terdiri daripada murid yang autism, Down syndrome, hyperactive, ADHD dan sebagainya. Kadang-kadang ada masa mood dia lain kan. Jadi apa yang perlu dilakukan? Okey, yang pertama kita kena ingat bahawa SOP itu memang guru dan murid juga kena ikut. Must is a must. Kita kata must is a must. Maksudnya must itu mesti dipakai pada bila-bila masa. Dan sekiranya kan, katalah terdapat murid yang memang dia tak nak pakai pun, sebab budak kecil kan dia tak nak pakai kan. Betul. Jadi apa yang perlu guru buat? Jadi murid-murid ini boleh diasingkan sedikit, tapi guru mesti handle dengan baik. Jadi diberi aktiviti yang boleh menenangkan mereka. Guru ini mahir, dia boleh beri aktiviti. Tetapi sekiranya masih lagi murid ini tidak boleh ditenangkan atau masih mood dia lagi masih tak baik, mungkin kita juga boleh memanggil ibu bapa untuk datang ke sekolah baliklah untuk tujuan tersebut. Jadi perkara ini memang guru ini memang telah dilatih dan memang mahir. Dan guru-guru ini sebenarnya, guru pendidikan khas ni, saya kagum dengan guru pendidikan khas ini. Dari segi keprihatinan mereka pada MBK ini sangat tinggi. Mereka, kasih sayang mereka tu memang sangat tinggi. Jadi saya yakin walaupun kita laksanakan tanpa penggiliran ini, perkara itu akan berlaku dengan baik. Dan pasti mereka akan menyambut juga dengan kehadiran kembali anak-anak mereka ini kan, Puan. Dan contoh kalau satu lagi saya ingin contoh lah, kalau murid kurang upaya penglihatan mereka ni di sekolah, sebab dia dah hari-hari tahu pergi sekolah. Kalau Hanif pergi sekolah satu hari berkesempatan, kalau Hanif pergi Hanif boleh nampak dia boleh lari dari tangga, turun tangga macam dia orang yang boleh melihat. Kita pun nak takut, tapi tapi pada waktu sekarang ni dia boleh jalan tanpa menggunakan tongkat putih dia tu. Tetapi sekarang apabila dalam keadaan sekarang ini, sebab di sekolah yang ada kurang upaya penglihatan ni selalu ada hand railing. Hand railing tu, jadi kita tak nak bagi dia pakai hand railing, so kita minta dia menggunakan tongkat putih dia juga. Jadi kerana SOP-nya lah. Sebab SOP lah, supaya dia tak pegang, sebab dan tidak bercampur. Tak bercampur. Dan perkara ini telah pun difikirkan secara teliti. Puan, kalau boleh kita nak kongsikan juga berkaitan dengan perkhidmatan sokongan pendidikan khas yang diberikan, Puan? Dari segi perkhidmatan sokongan untuk makluman di Malaysia ni kan, kita tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Untuk pendidikan khas ini kita ada pegawai bidang khusus yang mana ianya bertugas di pusat perkhidmatan pendidikan khas. Kita ada 37 orang pegawai bidang khusus. Walaupun jumlahnya kecil, tapi mereka ini berperanan sangat besar dalam menangani meladeni, kata orang kalau Jawa tu meladeni murid-murid berkeperluan khas ini. Menyantuni lah menyantuni. Sebab saya Jawa kan, saya duduk meladeni kan. Sama, kita pun Jawa ni, Puan. Silakan. Jadi mereka ini memang mempunyai kemahiran untuk menghadapi sebab pegawai bina khusus ni, dari 3 PK ni, dia ada fungsi utama dia. Fungsi utama dia dari segi screening, dari segi consultation, dari rehabilitation dan ada satu lagi. Jadi mereka ini sentiasa boleh di-approach oleh ibu bapa kalau perlukan kepada bantuan untuk mendapatkan bantuan dari segi parenting skill, macam mana nak berhadapan dengan murid-murid ini dan sebagainya. Dia tak ada masalah, sebab kita lihat juga kadang-kadang bila kata-kata murid semua kena datang ke sekolah, tapi there are some children yang tak boleh ke sekolah disebabkan oleh isu-isu kesihatan. Jadi dia tak boleh datang ke sekolah, dia kena tinggal di rumah. Takkanlah kita pendidik, saya pendidik, semua orang
di kementerian, kita tak boleh deny right dia untuk mendapatkan pendidikan walaupun dia berada di rumah. Jadi kita ni dengan bantuan semua akan menyediakan dari segi modul dan sebagainya mengikut keupayaan murid tersebut. Yang mana boleh mengikuti kelas-kelas yang tugasan-tugasan biasa dia akan buat, dan mana-mana yang memerlukan kepada sokongan, sistem sokongan, kita akan bagi bahan-bahan menjurus kepada pembangunan tingkah laku dia, dan kita memberikan home pack. Home pack ni di mana home pack ini diberikan kepada murid ini. Dan memang dia ada dalam home pack tu rasanya dia siap ada instruction for parents untuk laksanakan. Katalah parents tak apa nak faham nak laksanakan, dia masih boleh menghubungi pegawai-pegawai kita di Pusat Perkhidmatan Pendidikan di sini. Jadi tidak ada yang ketinggalan lah. Ya, betul. Dan sistem sokongan itu sangat menarik daripada apa yang dikatakan. Saya sangat tertarik juga dengan jawapan-jawapan diberikan oleh Puan ini. Kita nak berteriak sekali lagi Puan, boleh ya? Boleh, terima kasih. Sebab selepas ni kita akan bersama-sama untuk kita berbicara dengan lebih lanjut bagaimana pengoperasian sekolah bagi murid berkeperluan khas. Inilah Buletin Didik Khas. Jadi teruskan bersama dengan kami di Didik TV KPM. Baik, terima kasih kerana terus menjadikan Didik TV KPM pada saat ini sebagai antara pilihan anda untuk bersama-sama dengan kami, dan inilah Buletin Didik Khas bersama dengan saya Nik Miswan untuk kita terus berbicara berkenaan dengan pengoperasian sekolah kembalinya murid-murid berkeperluan khas. Dan saya masih lagi bersama dengan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia, Puan Hajah Salmah binti Jopri. Sangat ceria orangnya, masih lagi kekal keceriaan tersebut. Puan, mungkin kita ada sedikit masa sekali lagi untuk berkongsi, sebab saya percaya tadi Puan dah cakap sekolah 100% bersedia menerima kehadiran murid berkeperluan khas. Apatah lagi mereka pun tak sabar untuk kembali ke sekolah. Jadi mungkin antara persediaan-persediaan yang pihak kementerian turunkan juga kepada cikgu untuk menyantuni lebih ramai pelajar ni, kerana mereka tanpa penggiliran. Itu pemahaman saya. Okey, jadi satu yang saya ingin terangkan sebelum tu, saya ingin terangkan juga bahawa kementerian juga memahami keadaan situasi ekonomi keluarga dan sebagainya. Jadi pada masa yang sama kita memberi beberapa kelonggaran. Salah satu kelonggaran yang sangat berjelas tu ialah apabila murid nak ke sekolah. Bila murid nak pergi sekolah, katalah baju dah tak muat, kasut dah sempit dan sebagainya. Jadi mereka boleh memakai baju biasa, tetapi yang sopan lah. Dia tak boleh lagi nak trending dan sebagainya lah. Tak boleh nak pakai baju-baju yang zaman-zaman sekarang yang trending sangat Jadi yang sopan memang boleh dah pakai, dan kita tidak menghalang mereka daripada untuk pakai. Dan saya ingin cerita sedikit lah. Pada satu masa hari dalam lebih kurang bulan berapa saya tak ingat dalam beberapa bulan lepas, saya ada pergi ke satu sekolah di Melaka. Saya ada sekolah pendidikan khas. Guru besar memaklumkan kepada saya pada satu malam dia dihubungi oleh ibu bapa. Dihubungi oleh jaga sekolah. Jaga sekolah minta izin pada guru besar tu untuk membenarkan seorang bapa membawa anaknya masuk ke sekolah. Jadi heran kita semua heran, kenapa rupanya anak dia ni telah memujuk bapanya untuk datang untuk melihat sekolah sahaja. Betapa nak menunjukkan rindunya anak itu kepada sekolah lah. Ini bukan cerita rekaan saya. Ini memang benar, dan saya tengok saya maklumkan oleh guru besar tersebut. Jadi saya rasa memang adalah satu langkah yang memang tepatlah untuk Kementerian Pendidikan membawa kembali anak-anak kita ini balik ke sekolah lah. Macam saya kata di awal tadi bahawa murid berkeperluan khas ini dia akan memulakan persekolahan bermula daripada di mana negeri-negeri fasa 2, 3 dan 4 itu. Dan termasuk juga kita ingat kalau kita tengok negeri-negeri di Malaysia ini ada yang berbagai fasanya, termasuklah di Langkawi yang mana dia fasa 4 dia dalam travel bubble kan. Dia masih balik ke sekolah juga. Puan, mungkin kalau boleh saya nak tanyakan, kalaulah di murid sekolah harian biasa ni persediaannya perlu 100% cukup, tapi untuk murid berkeperluan khas ni saya percaya 200% juga persediaannya. Jadi mungkin untuk kita yakinkan kepada ibu bapa, untuk kepada semua juga, pesanan Puan sedikit untuk memberikan kepada mereka tentang selamat sekarang ni persediaan telah sedia dilakukan. Puan, silakan. Okey, terima kasih. Terima kasih Hanif. Saya rasa Hanif pun sangat prihatin. Jadi saya ingin maklumkan kepada semua ibu bapa di luar sana supaya melihat bahawa Kementerian Pendidikan tidak berlepas tangan. Kita memang mengambil berat. Kita juga menjaga SOP dalam memastikan bahawa anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan masih dalam keadaan selamat apabila berada di sekolah. Jadi saya memang sangat berharap tuan-tuan dan puan-puan untuk membawa kembali anak-anak ini ke sekolah. Jangan rasa ragu-ragu. Tetapi sekiranya disebabkan oleh masalah-masalah kesihatan,
pihak kami juga memahami perkara tersebut. Ya, Puan, mungkin sekali lagi kalau ingin dikongsikan berkaitan dengan antara perancangan, plan-plan daripada sekolah, daripada ke KPM, tata caranya lah apabila kita dah ke sekolah nanti ni, sewaktu belajar bagaimana, sewaktu pulang jadi bagaimana. Saya terlupa dah nak sebut ni. Jadi apabila dalam kelas apabila berlaku banyak pergerakan, jadi kita memang galakkan murid berkeperluan khas ini sentiasa mencuci tangannya menggunakan sabun atau sabun dengan air, ataupun kalau ada hand sanitizer, guna hand sanitizer. Kerap mencuci tangan. Sekarang kita pun kena kerap mencuci tangan apatah lagi anak-anak berkeperluan khas saya ini kan. Saya sebut anak berkeperluan khas saya pula. Okey. Jadi kemudian dari segi apabila telah kembali ke sekolah, apabila dalam segi pembelajaran tersebut memang SOP dijelaskan dan nyata. Kemudian apabila telah habis waktu sekolah, tamat hari itu, pembelajaran hari itu, apabila nak balik, maka mereka juga perlu mengikuti SOP di mana PPM dan juga guru biasanya akan menghantar anak ini dia ada satu kadang-kadang dia depend kat sekolah dia bergantung pada sekolah. Kalau di kawasan tu dia akan duduk macam satu waiting area dan apabila ibu bapa datang mereka akan hantar anak tu tapi ibu bapa tak boleh masuk ke sekolah lah. Dia di pagar, dia di luar ni, nanti akan nampak. Jadi memang sampai ke tahap itu kita menjaga dari segi keselamatan anak-anak ini. Dan saya lihat guru-guru tidak pernah mengeluh. Apabila saya tengok sebab masa bulan Mac hari itu pun saya tengok perkara ini dan memang berlaku yang memang guru-guru dengan senang hati menghantar kepada ibu bapa untuk balik ke sekolah dan sentiasa mengingatkan kepada ibu bapa bahawa SOP itu tetap kena jaga. Ya, dan ini tanggungjawab jugalah mereka kan sebagai pendidik. Apatah lagi ini ibarat anak-anak mereka sendiri. Puan mungkin kepada mereka pula golongan pendidik murid berkeperluan khas ni apa saranan pesanan Puan pada mereka? Perkara kepada pendidik itu utamanya guru-guru pendidikan khas ini. Saya memang merasa bangga dengan tuan-tuan dan puan-puan yang sangat saya kasihi dan saya sangat kagum atas kesungguhan guru-guru yang ada ini untuk balik dan mengajar. Kalau kita tengok, sebab kalau kita lihat dalam Didik TV sendiri pun apabila ada sesi dengan Didik TV, mereka sangat kreatif. Guru-guru pendidikan di sini adalah guru-guru yang kreatif. Memang mereka mempunyai jiwa yang besar untuk membangunkan anak-anak berkeperluan khas ini supaya menjadi aset negara, bukannya bebadan kepada negara. Ya, baik. Terima kasih Puan. Pastinya saya percaya ini juga satu tanggungjawab, tugas yang dipikul oleh pihak Kementerian Pendidikan, apatah lagi di bahagian pendidikan khas daripada KPM untuk bersama-sama menerima dan menyantuni kembalinya anak-anak kita kembali ke sekolah. Puan, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Semoga berjaya kita ucapkan untuk menerima kembali murid-murid kita kembali ke sekolah dan pastinya akan kita terus bawakan berkaitan dengan perkongsian pengoperasian sekolah di Buletin Didik edisi khas ini. Dan saya percaya juga kepada mereka yang punya banyak persoalan, mungkin banyak kebimbangan, dan ini adalah platform untuk kita sama-sama memberi pencerahan dan juga informasi kepada anda semua untuk kita yakinkan bahawa inilah waktunya kita perlu meneruskan kehidupan dan juga lebih penting sistem pendidikan kita perlu disiapsiagakan dalam memastikan bahawa perkasa pendidikan ini berjaya dilaksanakan. Dan kita ingin ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Puan Hajah Salmah binti Jopri, pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Nanti datang lagi ya. InsyaAllah. Terima kasih. Kalau jemput saya insyaAllah ada. Ya, baik. Okey, itu dia untuk bercerita mengenai pengoperasian sekolah kembalinya murid berkeperluan khas. Saya Ani Miswan. Kita jumpa lagi dalam Buletin Didik edisi khas. Assalamualaikum. Selamat malam.